Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Dan Alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat 23, iaitu muka surat yang membincangkan tentang tajuk kenabian. Dan Alhamdulillah kita maklum bahawa dua kalimat syahadat yang kita ucapkan setiap hari ialah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kesemua perbahasan sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dia membincangkan ataupun menerangkan tentang lafaz la ilaha illallah. Tetapi ucapan syahadah bagi setiap umat Islam tidak akan sempurna melainkan apabila dia tadi mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya perlu diucapkan lafaz syahadat, penyaksian bahawa Nabi Muhammad SAW ialah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada manusia ilmu tauhid, ilmu akidah dan ilmu usuluddin, agar manusia tadi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sama ada dengan syirik yang jali, iaitu menyembah berhala, sujud kepada berhala, menduakan Tuhan, tigakan Tuhan, ataupun mereka tadi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik yang khafi, iaitu mencintai sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Jadi itulah kepentingan lafaz syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapan yang menceritakan ataupun yang mengikrarkan ataupun yang menunjukkan kepada pengiktirafan bagi daripada orang yang menuturnya tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, utusan untuk mengeluarkan manusia minal zulumat, daripada kegelapan, ila nur, kepada nur. Jadi kita tengok muka surat 23. Qala al-muallif rahimahullah, fa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atih. Wajib bagi para rasul alaihi wasallam bercakap benar, amanah dan menyampaikan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa sifat yang kita maklum apabila kita mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW ialah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ahli sunnah radhiyallahu anhum, mereka menghimpunkan sifat-sifat yang wajib diiktikadkan kepada rasul-rasul tersebut. Pertamanya ialah as-sidqu sidq, yang merangkumi pertuturan mereka mestilah benar, dan segala keazaman hati mereka mestilah benar terhadap apa yang mereka niatkan. Dan kedua ialah amanah. Amanah apabila dinyatakan dalam sifat Nabi-Nabi dan Rasul, amanah bermaksud tidak melakukan dosa, sama ada dosa tersebut kecil ataupun dosa tersebut makruh, ataupun dosa tadi dosa yang besar, ataupun perkara yang khilaful aula. Bahkan ulama ahli sunnah radhiyallahu anhum menyatakan bahawa perbuatan Nabi-Nabi dan Rasul hanya beredar di dalam lingkungan makruh, di dalam lingkungan sunat ataupun wajib. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh memahami keadaan mereka sama seperti keadaan diri kita. Kan kita sebagai manusia biasa hanya ditaklifkan ataupun hanya mengenal Allah ataupun hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ke atas kita beriman mengenal Allah Subhanahu wa taala apabila kita baligh. Tetapi mereka Nabi-Nabi dan Rasul, sebelum daripada umur baligh lagi, mereka telah terselamat. Mereka telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan keimanan semenjak daripada mereka tadi membesar, semenjak mereka tadi kecil. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi radhiyallahu taala anhu di dalam tafsirnya. Maka oleh sebab itu ulama menyatakan bahawa salah satu sifat Nabi-Nabi dan Rasul yang amat penting ialah amanatun. Bermaksud tidak melakukan apa-apa dosa. Dan kita kena maklum bahawa dosa-dosa ataupun kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukan tersebut
dinafikan daripada mereka sama ada sebelum kerasulan ataupun selepas kerasulan. Maka itu ialah akidah ahli sunnah wal jamaah yang perlu diiktikadkan oleh setiap umat Islam. Maka oleh sebab itu penulis berkata mustahil ke atas mereka segala sifat-sifat yang bertentangan seperti dusta, khianat dan sebagainya. Kemudian penulis berkata harus bagi mereka bersifat dengan segala sifat kemanusiaan yang tidak menjejaskan martabat kenabian mereka yang mulia seperti sakit dan lain-lain lagi. Maksudnya antara perkara penting yang hendak kita faham, Allah Subhanahu wa taala amat merahmati manusia. Oleh kerana Allah Taala tidak amat merahmati manusia, maka Allah Taala mengutuskan rasul dari kalangan manusia sendiri. Allah Taala mengutuskan rasul dari kalangan manusia. Kerana sekiranya rasul diutuskan daripada jenis makhluk yang lain, maka amat sukar manusia dapat mengambil contoh tauladan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Nabi Muhammad dan ke semua rasul-rasul sebelum kamu dan semua pewaris-pewaris Nabi Muhammad sehinggalah hari kiamat illa rahmatan, melainkan sebagai satu kerahmatan lil alamin kepada alam semesta. Maksudnya kita dapat melihat kan bagaimanakah Rasulullah tadi duduk, kan bagaimanakah dia berdiri, kan bagaimanakah dia makan, kan bagaimanakah dia solat, kan bagaimanakah dia berkeluarga, bagaimanakah dia bermuamalat, bagaimanakah dia mentadbir negara. Kan segala perbuatan yang tadi dilihat oleh sahabat. Kemudian sahabat menceritakan kepada tabi'in. Dan tabi'in pula menceritakan kepada tabi'in. Kemudian sebahagian besar ataupun seluruhnya ditulis kan oleh ulama-ulama hadis dan diriwayatkan kepada kita sampailah hari ini. Maka itu salah satu perkara yang amat penting yang perlu kita faham. Diutuskan Nabi-Nabi dan Rasul dari kalangan manusia agar manusia boleh mengambil contoh tauladan dan agar manusia boleh mengikut perbuatan mereka. Kerana Allah Subhanahu wa taala menaskan di dalam Al-Quran, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Yang sekiranya kamu tadi benar-benar cintakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu tadi benar-benar ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, fattabi'uni, hendaklah kamu mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita tadi dikurniakan dengan nabi-nabi dan rasul dari kalangan manusia, maka boleh kita mengikutnya kerana terdapat persamaan, kerana terdapat keserupaan daripada sudut penciptaan, maka kita boleh mengikutnya. Dan apabila kita melihat Nabi-Nabi dan Rasul, mereka ialah manusia. Cuma yang menjadi satu perkara yang amat penting ialah kita sebagai manusia, kita juga mempunyai roh di dalam. Begitu juga Nabi-Nabi dan Rasul, mereka mempunyai roh. Maka oleh sebab itu, sebagaimana kita mengikut perbuatan jasad mereka, cara mereka rukuk, cara mereka sujud, cara mereka duduk, cara mereka berjalan, maka yang menjadi satu perkara yang amat penting, yang wajib difikirkan oleh setiap umat Islam, ialah untuk menyamakan ibadat hati kita dengan ibadat hati yang mereka juga laksanakan. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang mengarahkan manusia melakukan ibadat yang zahir seperti rukuk, seperti sujud, seperti mengeluarkan zakat, dan seperti bersedekah, yang seperti berjalan di muka bumi, dan seperti menunaikan haji dan umrah. Dan itu ibadat yang zahir, berperang, berjihad, kan maksudnya membunuh kafir, kan menegakkan negara Islam. Itu semua ibadat-ibadat yang zahir yang dapat dilihat daripada Nabi-Nabi dan Rasul dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Cuma kita kena maklum bahawa terdapat juga ibadat yang tersirat, ibadat yang diamalkan oleh roh mereka, ibadat yang ditunaikan oleh hati mereka, seperti keimanan, seperti keikhlasan, dan seperti khusyuk. Dan yang paling penting sekali ialah ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita sebagai umat Islam, sebagaimana kita berusaha setiap hari bersungguh-sungguh mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena maklum apabila kita tadi berusaha mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah tanda kita tadi ingin mencintai Allah, dan itulah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita. Cuma yang kita kena maklum, kita perlu mengikut kedua-duanya sekali. Kita perlu mengikut
segala perbuatan zahir Nabi Muhammad SAW, dan kita juga perlu mengikut segala sifat-sifat rohani Nabi Muhammad SAW, maka menjadi satu kesilapan ke atas umat Islam sekiranya dia hanya mementingkan zahirnya saja. Maksudnya dia tadi memakai seperti pakaian orang Islam, kan berupa seperti rupa orang Islam, tapi dia tadi mengabaikan langsung ibadat yang berkaitan dengan hatinya, mengabaikan langsung ibadat yang berkaitan dengan rohaninya. Maka inilah satu kekeliruan ataupun satu kekurangan di akhir zaman apabila manusia mengabaikan ibadat rohaninya, apabila manusia tadi melupakan rohnya. Kerana kita kena maklum, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di samping mereka berjuang menegakkan negara Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka berniaga, kan berhijrah, di samping mereka tadi berdakwah ke seluruh dunia, kan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, cuma kita kena maklum mereka mempunyai ibadat rohani yang amat tinggi. Kan sebagaimana sahabat-sahabat apabila mereka berhijrah ke Madinah, kan mereka tadi dikurniakan dengan kehidupan yang selesa, maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dan mengingatkan mereka, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Maksudnya, tidakkah sampai masa kepada orang-orang yang beriman. Ini satu pujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat. Allah telah menaskan bahawa mereka ialah orang yang beriman. Cuma Allah telah berkata kepada mereka, alam ya'ni, tidakkah sampai masa an takhsha'a qulubuhum, agar hati kamu khusyuk semula di zikrillah, untuk berzikir mengingati Allah. Jadi sekarang kita lihat Allah Ta'ala menegur satu ibadat yang mungkin diabaikan oleh sesetengah pihak, iaitu hati yang khusyuk kepada ingatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita perlu faham bahawa apabila kita diarahkan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah contoh ikutan yang paling baik, dan Allah Taala telah menaskan sekiranya kamu ingin mendakwa bahawa kamu tadi mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kamu kena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kena mengikut sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum. Cuma apabila mengikut tadi kita kena faham ada dua sudut ikutan. Kan sebagaimana sahabat-sahabat tadi, apabila mereka melalaikan ataupun apabila mereka tadi mengurangkan ibadat hatinya, iaitu hati yang khusyuk dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala serta-merta menurunkan ayat, kan menegur dan mengingatkan mereka tentang kepentingan ibadat yang ada di dalam hati manusia. Maka oleh sebab itu, itulah tanda kerahmatan Allah Subhanahu wa taala dengan mengutuskan nabi-nabi dan rasul dari kalangan manusia. Cuma apabila diutuskan nabi dan rasul dari kalangan manusia, dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ialah manusia, maka yang menjadi perkara yang amat penting ialah kita mesti mengetahui bahawa kita tadi mempunyai dua sudut yang kita kena fikirkan. Kita mempunyai jasad yang perlu kita sucikan dengan mandi wajib, dengan berwudu, dengan membersihkan daripada najis-najis. Dan kita kena yakin dan kita kena beriktikad juga bahawa kita mempunyai roh yang juga mesti dibersihkan. Roh yang mesti juga perlu disucikan daripada dosa-dosa dengan beristighfar, memohon ampun daripada Allah, kan dengan membaca la ilaha illallah, kan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya kita memikirkan kedua-dua perkara tersebut, sekiranya kita berusaha kan untuk membersihkan jasmani dan rohani kita, barulah kita tadi benar-benar mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah antara kepentingan ataupun antara perkara mengapakah nabi-nabi dan rasul diutuskan dari kalangan manusia. Kemudian Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa dalam buku surat sebelah ni, dalil yang mewajibkan setiap rasul bersifat dengan amanah ialah sekiranya mereka mengkhianati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara haram atau makruh. Nescaya perkara haram dan makruh tersebut akan menjadi satu ketaatan di sisi mereka kerana Allah Taala memerintahkan manusia menjadikan segala perbuatan dan perkataan mereka sebagai contoh ikutan. Maka Allah tidak sekali-kali akan memerintahkan hamba-Nya melakukan perkara yang haram dan makruh. Maksud ingin difahami daripada perkara ini ialah segala perbuatan Nabi-Nabi dan Rasul
ialah perbuatan yang hak. Sebagaimana sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak bercakap dengan hawa nafsunya. Jadi daripada satu sudut tidak bercakap ataupun tidak menuturkan apa-apa melainkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah juga perbuatannya. Maka begitulah juga diamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nabi-nabi dan rasul kesemuanya dipelihara daripada dosa-dosa, maka oleh sebab itu menjadi satu kepentingan ke atas umat Islam untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi satu kemestian ke atas umat Islam mempelajari sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari tentang cara makannya baginda sallallahu alaihi wasallam, mempelajari tentang cara berkeluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara dia berwuduk dan sebagainya, kerana semua yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perkara-perkara yang tidak diasaskan melainkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menjadi satu kepentingan ke atas kita ialah ayat Al-Quran yang kita baca, dan begitu juga segala perbuatan Nabi Muhammad, pertuturan Nabi Muhammad, kesemuanya telah ditulis sebagaimana Al-Quran. Kita dapat membacanya daripada sebuah kitab melengkap. Dan begitu juga hadis-hadis telah ditulis dan diriwayatkan oleh ulama-ulama radhiyallahu anhum. Cuma kita perlu memahami bahawa ada sekumpulan ulama yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dinaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya terdapat sekumpulan ulama yang dihukumkan sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita mengambil pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, tentang cara solat melalui Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita mengambil pemahaman daripada Al-Quran dan hadis tentang cara berzakat, tentang cara menunaikan haji daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kerana Nabi telah menaskan bahawa ulama tadi ialah pewarisku yang bertugas menyusun ilmu-ilmu di dalam Al-Quran dan hadis dan menerangkannya kepada manusia. Jadi begitu juga kita mengambil pemahaman daripada Al-Quran dan hadis tentang akidah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang segala perkara akidah yang berkaitan dengan nabi-nabi dan rasul melalui dua imam yang agung, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Cuma kita kena maklum bahawa di dalam Al-Quran terdapat satu sudut yang amat penting, iaitu perbahasan yang berkaitan dengan roh manusia. Maka kita ambil pemahaman daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad SAW tentang cara pembersihan rohani manusia, tentang cara untuk mendekatkan diri, tentang cara untuk menambahkan keimanan, tentang cara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui imam-imam yang dibangkitkan oleh Allah seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, dan ramai lagi imam-imam yang lain. Jadi oleh sebab itu, walaupun kita mengetahui bahawa nas tertinggi di dalam agama Islam ialah Al-Quran, dan nas kedua yang tertinggi di dalam agama Islam ialah hadis, tetapi kita bukanlah ahli untuk memahaminya, kerana kita mempunyai kelemahan dalam menguasai bahasa Arab, dan kita hidup di zaman yang amat jauh daripada zaman kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita tak pernah bertemu pun dengan sahabat-sahabat baginda, dan kita tak pernah bertemu pun dengan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Maka pemahaman kita terhadap agama amat rendah. Kemampuan untuk kita memahami seperti yang difahami oleh imam-imam yang telah dinyatakan tadi adalah amat berbeza. Maka oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam yang tidak mampu dan tidak mempunyai kekuatan, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengikut imam-imam tersebut. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri." Hendaklah kamu bertanya. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu sememangnya tidak mengetahui. Dan kita sememangnya meyakini bahawa ilmu kita amat lemah. Dengan semata-mata pengajian 2 tahun ataupun dengan semata-mata pengajian 5 tahun, di mana-mana pusat pengajian, kita tidak akan mencapai sedikit pun daripada ilmu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan semata-mata kita pergi ke mana-mana pusat pengajian di dalam ataupun di luar negara, walaupun kita menghabiskan 10 tahun ataupun 20 tahun hayat kita dalam mempelajari ilmu agama, kita tidak akan boleh mencapai sedikit pun daripada ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Imam Ghazali, ataupun ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Imam Malik radhiyallahu anhu.
Begitulah juga ilmu-ilmu yang telah kurniakan kepada Syekh Junaid dan semua ulama-ulama yang menulis kan, di dalam ilmu-ilmu Islam. Maka oleh sebab itu kita tadi dengan rasa rendah diri, kan, dengan rasa tawaduk, kan, dengan rasa kekurangan, kita tadi bergantung kepada uh, kitab-kitab kan, yang telah ditulis oleh ulama-ulama tersebut untuk memahami perbuatan Nabi Muhammad SAW, untuk memahami ibadat rohani Nabi Muhammad SAW, dan untuk memahami ibadat yang zahir pada jasad baginda SAW. Kemudian Imam Sanusi menyatakan lagi, dalil yang mengharuskan para Rasul SAW bersifat dengan segala sifat kemanusiaan ialah penyaksian berlakunya perkara tersebut pada diri mereka. Maksudnya, di zaman baginda SAW, sahabat-sahabat yang hidup bersama-sama dengan Nabi, mereka melihat ada kalanya Nabi sakit, dan ada kalanya Nabi pergi ke qada hajat, kan, ada kalanya Nabi tadi pergi berperang dan luka dan sebagainya. Maka itu satu penyaksian kan daripada mata sahabat sendiri, kemudian mereka meriwayatkan kepada satu generasi sampailah kepada kita hari ini. Jadi Imam Sanusi radhiyallahu anhu berkata, tujuan perkara tersebut ialah untuk menggandakan lagi pahala mereka, menjadi pensyariatan kepada manusia, memberi ketenangan kepada mereka yang ditimpa ujian, mengingatkan tentang kehinaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita lihat kehidupan nabi-nabi dan rasul sama seperti kehidupan manusia biasa. Kan mereka juga sakit, kan, mereka juga susah kan dalam hidup mereka. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya berlapar sehingga terpaksa mengikat kan, perut mereka dengan batu. Jadi sekarang kita lihat, mengapakah Allah tidak menjadikan malaikat sebagai nabi-nabi dan rasul? Mengapakah Allah tidak menjadikan mereka dalam keadaan yang amat agung, kan, mempunyai segala-galanya, amat mewah? Maka Imam Sanusi radhiyallahu anhu berkata, untuk mengingatkan kepada kita tentang kehinaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadat yang paling penting ialah fattabi'uni, sebagaimana nas dalam Al-Quran, adalah kamu mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan kecintaan dunia di dalam hatinya, bahkan dia meletakkan kecintaan Allah di dalam hatinya, maka menjadi satu kewajipan ke atas kita untuk mengeluarkan kecintaan dunia daripada hati dan memasukkan kecintaan Allah dan Rasul ke dalam hati kita. Maka Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak akan sempurna iman seseorang manusia sehinggalah Allah dan Nabi Muhammad SAW lebih dicintai daripada segala benda yang lain. Jadi sekarang kita dapat lihat mengapakah kehidupan sebahagian besar Nabi-Nabi dan Rasul amat susah. Kan, mereka hidup dalam keadaan yang susah. Mereka hidup dalam keadaan yang ditindas. Mereka hidup dalam keadaan tidak bermewah dengan dunia. Kerana kita ingin mengingatkan kepada kita tentang kehinaan dunia. Dan moga-moga apabila kita melihat kehidupan mereka, kita akan teringat dengan kehidupan yang sebenar, yang abadi, iaitu di akhirat. Kemudian Imam Sanusi berkata lagi, untuk mengingatkan manusia yang dunia ini bukanlah tempat pembalasan bagi kekasih Allah Subhanahu wa taala, memandangkan keadaan mereka yang sentiasa ditimpa dengan kesusahan. Jadi antara perkara yang penting juga yang mesti kita fahami ialah apabila kita tadi melakukan sesuatu ibadat, maka diyakini pahala Allah Ta'ala simpankan di akhirat. Jadi sekiranya kita dapat perkara-perkara yang baik di dunia, ataupun sekiranya kita tadi diberikan dengan kenikmatan, maka ulama menyatakan itu ialah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala dan qadanya. Adapun pahala terhadap apa saja ibadat yang kita buat tidak akan sekali-kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kerana dunia bukanlah tempat untuk pembalasan. Dunia bukanlah tempat untuk kita mengambil hasil daripada ibadat yang telah kita buat. Bahkan hasil keseluruhannya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita di akhirat. Jadi oleh sebab itu apabila kita tadi solat, kan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita tidak pernah berniat pun untuk meninggalkan solat tersebut. Walaupun kita tadi merasakan seolah-olah tidak dikurniakan apa-apa pun, apa segala ibadat yang kita buat diniatkan semata-mata kerana Allah, kerana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tadi berniat kan dengan semata-mata mencintai Allah Subhanahu wa taala,
tidak menginginkan sedikit pembalasan dunia, maka itulah ibadat yang sebenar. Itulah ibadat yang mesti dicapai kan oleh setiap umat Islam, beribadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dengan meyakini kan bahawa Allah Taala tidak akan mensia-siakan ibadat kita, bahkan Allah Taala menyimpan segala kurniaan dan pembalasannya di akhirat. Jadi sampai kepada muka surat 24 tadi, maka habislah perbahasan yang berkaitan dengan kenabian. Cuma sebagai penutup perbahasan kenabian ni, yang menjadi amat penting ialah kita telah maklum bahawa Nabi Muhammad SAW telah pun wafat. Dan menjadi satu persoalan kepada diri kita, bagaimanakah ilmu daripada Nabi SAW akan sampai kepada kita pada hari ini. Maka oleh sebab itu ulama radhiyallahu anhum menyatakan bahawa ketahuilah kan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama tadi ialah pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan hadis tersebut kita tiada keraguan dan kita tiada kerisauan, kerana walaupun Nabi SAW telah pergi kan 1400 tahun meninggalkan kita, tetapi kita amat yakin bahawa Nabi Muhammad SAW meninggalkan pewarisnya. Nabi Muhammad SAW meninggalkan pewarisnya di dalam ilmu tauhid, kan menegakkan akidah umat Islam, memelihara akidah umat Islam, menerangkan tentang akidah-akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan Nabi Muhammad juga mempunyai pewaris di dalam ilmu fiqh, kan untuk mengajarkan kepada manusia tentang cara ibadat, memperjuangkan kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan moga-moga kitab tersebut kekal kan dibaca sehingga ke akhir zaman, tidak diubah dan tidak dipesongkan daripada maknanya yang asal. Dan kita perlu maklum juga bahawa Nabi Muhammad SAW mempunyai pewaris-pewaris yang membawa ilmu tasawuf, yang membawa ilmu kerohanian di setiap zaman. Maka menjadi kewajipan ke atas setiap umat Islam untuk mencari pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW dan mengambil ilmu daripada mereka. Kan mengambil ilmu tauhid yang diwarisi daripada Imam Abu Hasan Sy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mengambil ilmu fiqh sekadar yang perlu kan dalam kehidupan kita, daripada guru-guru kan, daripada ustaz-ustaz yang mengajarkan ilmu fiqh di dalam mazhab Syafi'i kan, ataupun di dalam mazhab-mazhab yang lain di negara yang lain. Cuma menjadi satu kemestian ataupun menjadi satu keseragaman di negara kita ialah dengan mendalami kan bersungguh-sungguh fiqh yang dituliskan oleh Imam Syafi'i, yang disampaikan kepada kita melalui Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Ramli, Ibn Hajar dan sebagainya. Kita mesti mendalami dan buku-buku fiqh tersebut untuk mensahkan ibadat tadi, agar ibadat kita yang kita buat setiap hari, solat, puasa, haji, zakat, semuanya tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjadi satu perkara yang amat penting ialah kita mencari pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi ilmu tasawuf daripada Nabi SAW. Jadi apabila pewaris tadi mewarisi ilmu tasawuf, maka menjadi satu kewajipan atau menjadi satu tugas ke atasnya untuk berusaha membersihkan rohani manusia, berusaha untuk membawa rohani manusia tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghidupkan hati manusia agar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu umat Islam perlu memohon agar dikurniakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala guru-guru yang mengajarkannya ilmu-ilmu yang diwarisi oleh Nabi Muhammad, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apabila kita tadi balik, maka kita telah diwajibkan untuk mencari guru yang benar-benar mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita telah diwajibkan mencari guru yang benar-benar mengajarkan kita cara ibadat yang diwarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga diwajibkan mencari guru untuk mengajarkan kepada kita tentang cara pembersihan rohani tadi. Dan setiap orang diberi masa. Ada orang yang Allah bagi umurnya sampai 50 kan, ada orang yang Allah bagi umurnya sampai 60 ataupun 70 tahun. Maka masa itu mestilah digunakan untuk mencari guru-guru tersebut dan mempelajari fardu ain yang wajib ke atas diri mereka. Jadi sekiranya kita gunakan masa tadi bersungguh-sungguh mencari guru-guru yang mengajarkan kepada kita tauhid, fiqh dan tasawuf, dan kita amalkan bertahun-tahun secara istiqamah dan bersungguh-sungguh, maka itulah manusia yang benar-benar menyempurnakan fardu ainnya. Manusia yang boleh tergolong di bawah firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, sesungguhnya telah berjaya lah, kan berjaya di dunia dan berjaya di akhirat
orang yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mu'minun, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tandanya yang paling penting ialah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang hatinya khusyuk kan di dalam solat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon dalam tempoh masa umur yang Allah Taala kurniakan kepada kita, kan kita mohon daripada Allah agar mengurniakan kepada kita bimbingan daripada guru-guru tersebut, dan moga-moga kita dapat menyempurnakan ibadat, kan kita dapat menyempurnakan tuntutan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang difardukan ke atas setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Taala di muka bumi ini sebelum kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari setakat itu saja dapat kita bincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan kenabian dan mereka yang mewarisi tugas-tugas kenabian tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kefahaman di dalam agamanya. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.